Menarik hari ini, 16 NGO gesa kerajaan adakan pilihan raya PBT. Rafizi didakwa takut kalah debat dengan seorang pempengaruh. Pemuda UMNO gesa DAP berhenti buat kenyataan provokasi. Penganalisis sanggah dakwaan Muhyiddin tiada jaminan Perdana Menteri Melayu. Loman Nur Adam tidak akan benarkan pilihan raya PBT dilaksanakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari Isnin 18 Disember 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, sekumpulan 16 NGO menggesa kerajaan supaya menegakkan demokrasi dengan mengadakan pilihan raya untuk memilih ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT, Senator Dewan Negara dan anggota jawatan kuasa kepimpinan masyarakat setempat. Kata mereka, amalan sedia ada yang memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan dan negeri dalam memilih dan melantik perwakilan perlu dihentikan. Mereka berkata rakyat Malaysia tidak memilih secara demokratik wakil-wakil struktur pentadbiran lain seperti ahli majlis PBT dan Dewan Negara. Mereka juga tidak memilih pemimpin masyarakat tempatan mereka secara demokratik. Senarai 16 kumpulan itu termasuk aliran kesedaran negara, Malaysian Against Death Penalty and Torture, Pusat Keprihatinan Orang Asli Malaysia, Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Malaysia, Gagasan Insan Progresif, North-South Initiative, Sarawak Dayak Iban Association, Saya Anak Bangsa Malaysia dan Tioh Beng Hock Association for Democratic Advancement Malaysia. Kenyataan itu turut ditandatangani oleh peguam dan aktivis Charles Hector serta pemimpin masyarakat sivil Rohana Arifin. Selain itu, sejumlah NGO antarabangsa juga menyokong kenyataan itu sebagai tanda solidariti. Semalam, pemimpin DAP Tan Kok Wai membuat gesaan agar pilihan raya PBT diadakan di Kuala Lumpur. Namun, segera ditolak oleh ahli Majlis Tertinggi UMNO, Lokman Adam dan ahli Parlimen Bersatu, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Pilihan raya PBT dimansuhkan pada tahun 1960 selepas pembangkang Barisan Sosialis dan Parti Progresif Rakyat ketika itu meraih kemenangan di bandar-bandar besar termasuk di Georgetown, Melaka, Seremban dan Ipoh. Kenyataan tersebut mengatakan wakil-wakil yang dilantik negeri atau persekutuan ini bukanlah wakil rakyat yang dipilih secara bebas. Oleh itu, ia adalah penyalahgunaan kuasa dan pencabulan hak asasi manusia. Keadaan ini menjejaskan atau menafikan keupayaan rakyat untuk mengambil bahagian secara berkesan dalam tadbir urus komuniti tempatan masing-masing, PBT, Dewan Negara dan juga Malaysia. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli melakukan pusingan U apabila meminta mengadakan sesi soal jawab di podcast semalam melemparkan cabaran debat, kata pempengaruh media sosial YB Viral. YB Viral berkata walaupun Rafizi dikenali sebagai seorang yang kerap membuat pusingan U, cabaran debat yang bertukar menjadi podcast soal jawab dan perbincangan ini adalah bukti betapa teruknya Rafizi telah jatuh standard. Beliau mengeluarkan kenyataan dengan mempersoalkan adakah Rafizi takut kalah debat dengan seorang pempengaruh yang dituduhnya hanya menyebarkan pembodohan. Pada 15 Disember lalu, Timbalan Presiden PKR itu menyampaikan jemputan rasmi kepada pengguna TikTok Pro Perikatan Nasional yang memuat naik video yang menyelar kerajaan dan dasar-dasarnya. Menurut Rafizi, pempengaruh itu menyebarkan pembohongan tidak berasas kepada pengikut mereka adalah antara ancaman terbesar yang dihadapi kerajaan hari ini. Bagaimanapun, YB Viral berkata, Rafizi hanya menepis segala isu dan kritikan yang dilemparkan terhadap kerajaan sekarang sebagai pembodohan dan fitnah. Lebih mengejutkan, Rafizi turut menuduh pempengaruh kepentingan awam seperti YB Viral sebagai ancaman utama negara. Malah katanya, laman sesawang gerakan demi negara turut disekat oleh kerajaan sekarang. Beliau turut mengingatkan bahawa kerajaan terdahulu tidak pernah mengharamkan akses ke laman sesawang NGO dan gerakan masyarakat sivil seperti Bersih yang mengkritik kerajaan.
Pemuda UMNO menggesa pemimpin DAP supaya lebih sensitif dan berhenti membuat kenyataan berbentuk provokasi, menunjukkannya pada Lim Kit Siang dan Tan Kok Wai. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh berkata kenyataan Lim berkaitan impian orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri dan gesaan Tan agar pilihan raya majlis tempatan diadakan di Kuala Lumpur adalah tidak perlu dan boleh mencetuskan ketidakharmonian. Menerusi hantaran Facebook beliau hari ini, mengatakan ia umpama provokasi sengaja terhadap status quo kesefahaman antara kaum yang dikecapi selama ini. Beliau menegaskan hanya 45.9% penduduk di Kuala Lumpur merupakan bumi putera. Jadi akan wujudnya ketidakseimbangan jika pilihan raya diadakan. Akmal yang juga Exco Melaka berkata, Malaysia ditadbir berdasarkan konsensus dan kemuafakatan sejak 6 dekad lepas dengan sokongan majoriti. Nyataan seperti yang dibuat pemimpin-pemimpin DAP itu menurutnya seolah-olah mengandungi mesej atau isyarat yang tersirat. Beliau menjelaskan berada dalam kerajaan yang sama tidak bermaksud boleh bersetuju dalam semua perkara kerana kerajaan ini bukanlah kerajaan DAP tapi ia dibina dengan kehadiran UMNO. Nyataan Lim yang dibuatnya pada ceramah kepada pelajar di United Kingdom membawa kepada Bukit Aman membuka siasatan selain timbulnya gesaan agar Perlembagaan Persekutuan dipinda untuk mengkhususkan jawatan Perdana Menteri bagi orang Melayu. Cadangan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal itu dikritik pelbagai pihak selain turut ditolak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tan mencadangkan agar pilihan raya majlis tempatan diadakan di Kuala Lumpur semasa konvensyen peringkat negeri semalam. Ahli Parlimen Ceras dan Ketua DAP Kuala Lumpur itu berkata, memperkenalkan semula pilihan raya sedemikian akan mewujudkan kemampanan dan memberikan hak kepada penduduk untuk memilih wakil majlis tempatan mereka. Penganalisis menyanggah dakwaan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bahawa kini tiada jaminan bahawa Perdana Menteri dalam kalangan ahli Parlimen Melayu. Menurut penganalisis, kepentingan Melayu terjamin oleh saiz populasi, penguasaan parti berasaskan Melayu dan Perlembagaan Persekutuan. Awang Azman Pawi daripada Universiti Melaya berkata, landscape politik Malaysia berkisar pada identiti politik yang menyaksikan kaum dan agama diutamakan. Katanya kepada media, berdasarkan demografi negara, golongan bumi putera dan Muslim merupakan majoriti. Ini menjadi benteng bagi politik Melayu. Nyataannya bercanggah dengan dakwaan Muhyiddin bahawa perubahan dalam landscape politik bermakna tiada jaminan seorang ahli Parlimen Melayu menjadi Perdana Menteri. Menurut Muhyiddin, ahli Parlimen tidak lagi mempunyai kuasa untuk memilih Perdana Menteri dan keputusan itu terletak sepenuhnya di tangan pemimpin parti. Bagaimanapun, Awang Azman berkata, tiada keputusan dibuat secara sepihak oleh mana-mana ketua parti. Mana-mana ketua parti yang membuat keputusan sepihak bertentangan dengan prinsip parti terutamanya dalam parti berteraskan atau dominan Melayu akan berisiko disingkirkan. Kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong menjadi satu lagi bentuk perlindungan, katanya. Awang Azman mengutip pelantikan Nizar Jamaluddin daripada PAS sebagai Menteri Besar Perak pada 2008 bukannya ngeh kuham walaupun DAP memenangi kerusi DUN terbanyak dalam Pakatan Rakyat di negeri itu. Seorang lagi penganalisis, Azmi Hassan daripada Akademik Nusantara berkata, Muhyiddin cuba mengambil kesempatan atas kenyataan Lim Kit Siang bahawa perlembagaan tidak secara jelas menyatakan Perdana Menteri mesti orang Melayu. Politik Malaysia didominasi oleh Bumi Putera dan parti berasaskan Melayu seperti Bersatu, PAS, UMNO dan Amanah, kata Awang Azman, dan tidak masuk akal untuk mereka membelakangkan objektif utama parti. Kita tidak sesekali akan mengizinkan pilihan raya PBT diadakan. Demikian kenyataan tegas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam yang berkata parti itu tidak akan membenarkan pilihan raya pihak berkuasa tempatan dilaksanakan. Lokman berkata demikian ketika mengulas gesaan pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai agar pilihan raya itu dilaksanakan di Kuala Lumpur. Malah Lokman mendakwa gesaan itu sebagai sabotaj dalaman oleh dinasti Lim terhadap kepimpinan Setiausaha Agong DAP Anthony Loh. Selepas nyataan Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng berhubung isu Perdana Menteri bukan Melayu, kini giliran Tan pula mengulangi hasrat lama dinasti Lim untuk pilihan raya PBT.
Dalam kenyataan semalam, Tan yang juga ahli Parlimen Ceras berkata pelaksanaan pilihan raya PBT adalah usaha menegakkan demokrasi dan dapat menjadikan Kuala Lumpur sebuah ibu negara yang mampan mengamalkan tadbir urus berkesan, bersih dan berpaksikan rakyat. Pada masa ini, Kuala Lumpur hanya memiliki ahli parlimen dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ditadbir di bawah Kerajaan Persekutuan. Sebelum ini, pihak yang membantah perkara itu, termasuk dalam kalangan UMNO, memberi peringatan bahawa ia boleh membawa kepada ketidakstabilan kaum. Ekoran tanggapan orang Melayu tidak akan menang dalam pilihan raya tersebut. Semalam, pengerusi veteran UMNO wilayah Persekutuan Mustafa Yaakob turut menyuarakan bantahan bernada sama. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap harinya hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.